TV KPM. Bobby, kita nanti bila dah boleh travel semua, Bobby nak pergi mana, Bobby? Pergi Pulau Langkawi. Wih, best. Nak pergi mana lagi? Pulau apa? Pulau Perhentian. Nantilah Bobby bila semuanya dah selamat, bila dah tak ada COVID-19 di Malaysia, insya-Allah kita pergi melancong sama-sama. Boleh, Bobby? Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Aziz dan juga Mr. Bobby. Yap, jadi hari ini seperti biasa sebelum nak beritahu apa bab yang kita nak belajar, sila patuhi segala SOP. Okey, sentiasa cuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka macam Bobby ni dan juga menjaga jarak 1 meter. Dan di dalam kurikulum kita nak belajar apa antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan bagi badan unit uniform tersebut, iaitu Bulan Sabit Merah Malaysia. Tapi kan agak-agak, Bobby tahu tak siapa guru yang akan mengajar kita hari ini? Apa pula? Bob kan dekat situ. Siapa? Mbak Ira ada kat situ lah. Tahu? Nak tahu siapa guru kita hari ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Siva, apa pula dia kau? Jadi, tanpa membuang masa lagi, ayo kita panggil cikgu yang cukup hebat, iaitu Cikgu Murugan. Apa khabar, cikgu? Sehat. Apa khabar, Akmal? Sihat. Bobby. Hi, Bobby. Say How hi to are you cikgu. today? Good. Wow. Hidup lah. Hidup, cikgu. Okey, saya letak dia dekat sini. Okey, cikgu. Macam biasalah kan, saya pasti ahli Bulan Sabit Merah Malaysia. Mungkin ada yang tak tahu lagi mengenai sejarah badan uniform diorang ni. Salah satunya mengenai logo. Betul? Lambang, Akmal. Ya, logo dan lambang ada beza ke, cikgu? Dari segi istilah ada beza. Ada beza tahu. Jadi cikgu, boleh kongsikan sedikit? Boleh. Para pelajar di rumah, guru-guru pemimpin, ibu bapa dan Akmal sekali. Ya, cikgu. Apa khabar? Sihat, cikgu. Okey. Bobby sihat? Sihat, Hebat. cikgu. Bobby sihat? Bobby? Okey, para pelajar, kita selalu lihat lambang bulan sabit, Betul. palang merah. Mhm. Okey? Kita juga ada lambang singa dan matahari. Oh. Okey, singa. Nanti Google Singa. singa matahari. Satu lagi lambang red crystal. Okey. So, Baik. ada 4 lambang. Lambang palang merah diperkenalkan pada tahun 1864. Okey. Okey? Manakala lambang bulan sabit diperkenalkan 1929. Palang merah diambil daripada bendera Switzerland. Okey. Lambang bulan sabit merah diambil daripada lambang bendera Turki. Asalnya lah. Okey. Okey. Nombor 3, kita ada lambang singa matahari yang hanya digunakan oleh negara Parsi. Sekarang dikenali Iran lah. Betul. Pada tahun 1929 1929. juga. Dan lambang ketiga iaitu lambang red crystal, kristal merah, digunakan pada tahun 2005. Bukan setakat lambang ya, student. Bukan setakat lambang. Lambang ni ada peranan. Okey. Ada fungsi, ada matlamat dia. Okey, lambang ini ada 2 fungsi. Satu, pengenalan. Kalau pengenalan, selalunya saiznya kecil. Cuba perhatikan baju Akmal. Kecil tak? Kecil, cikgu. Kecil saja. Tengok first aid box. Dia punya lambang. Kecil saja. Itu pengenalan. Pengenalan maksudnya memberitahu pada orang, saya ni ahli bulan sabit, saya ni anggota ini, tujuan saya apa. Bagi tahu orang, masa kita kutip duit, kutip derma, tak payah pakai besar-besar, kecil cukup. Okey, itu untuk pengenalan. Baik. Satu lagi lah peranan dia adalah lambang semasa untuk perlindungan. Okey. Perlindungan. Cuba fikir, bila perlu perlindungan?
apabila di medan peperangan. Yes, di medan peperangan, tempat disaster, kita perlukan lambang yang sangat besar supaya mengelakkan dari dibom atau sebarang malapetaka. So, atas hospital, atas gudang makanan, stor makanan, kita letak lambang bulan sabit yang sangat besar supaya musuh ataupun sesiapa tidak meledak kawasan tersebut. Itu serba sedikit. Tapi hari ni cikgu, kalau saya dah tengok ada Bobby dan juga ahli keluarga dia yang lain Oh, ramai ya? dekat bawah itu, Okey. ini mesti kita nak belajar mengenai CPR. Betul ke cikgu? Yes, tepat sekali. Pandailah you. Ha. Okey, good, very good. Sekilas ikan di air, tahu jantan betina. Ini kan pula si Akmal yang mengenali Bobby dan keluarganya. Ya. Cikgu, saya best friend Bobby, cikgu. Mesti kena tahu. Bobby, ya? Okey, cikgu. Saya pasti ramai lagi tak tahu apa maksud di sebalik CPR tu, cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Yap. Okey, ini adalah satu subjek yang sangat penting. Dalam banyak-banyak topik ini sangat-sangat penting kerana dia berkaitan dengan nyawa. Macam I kata tadi, nyawa tidak boleh dibeli. Ya. Okey, sekali jalan. Tapi kita boleh membuat apa? Pemulihan. Supaya tidak berlaku kehilangan nyawa kalau kita pantas bertindak di sini. Hari ini kita akan belajar CPR. Cardiopulmonary Resuscitation. Cardiopulmonary Resuscitation. Bahasa Melayunya adalah pemulihan pernafasan. Pemulihan pernafasan. You got it? Yes, teacher. Ingat tu. Selalu kita sebut CPR, kita tak tahu Malay versionnya apa. Ya. Okey. Kita dah bagi dua-dua. CPR ialah satu teknik untuk menyelamatkan nyawa tanpa menggunakan alat-alat yang canggih. Dan perlu bertindak segera, serta-merta dan tanpa membuang masa. Kalau itu dilakukan, ini akan dikenali sebagai definisi CPR. Maka selesai sudah teknik CPR. Jadi dengan itu, cikgu, terima kasih pada anda semua. Kita akan jumpa lagi di episod... Ada lagi, cikgu? Gurau lah, cikgu. Jangan marah-marah lah, cikgu. Kita belajar kena seronok lah, cikgu. Saya tahu Akmal ni seronok. Seronok? Weh, orang Perak. Orang Pulau Bangsa, yuk. Sungai Siput. Sungai Siput. Okey, cikgu. Apa lagi cikgu nak kongsikan selain pada definisi CPR tu, cikgu? CPR, bila kita belajar CPR adalah satu sains. Betul. Okey, satu elemen kaedah sains. Selepas jantung, letak tangan sini. Jantung. Okey. Sini. Okey. Selepas jantung berhenti berdenyut, otak hanya akan berfungsi 4 hingga 6 minit sahaja. Jantung Okey. Jantung berhenti dah. Sudah dup, berhenti dah. Okey. Otak masih hidup tau. Tapi berapa lama? 4 hingga 6 minit. 4 hingga 6 minit sahaja. Oleh yang demikian, mari, ayo, pantas bertindak. Kenapa cikgu marah ni? Ini bukan marah, ini menunjukkan semangat untuk menyelamatkan bangsa. Ya, semuanya selepas ini betul cikgu? Betul. Okey, dalam kurikulum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bobby! Musyair tu nahi. Magel. Alah. Live pitching lah cikgu. Sebab itulah saya bukan seorang penyanyi tapi saya penyamar. Nampak kita cover balik cikgu. Tapi ada kelebihan lah. Kelebihan apa tu cikgu? You asah. Sedikit-sedikit lama-lama jadi Bobby. booking. Oh. Okey, masih lagi menyaksikan Kurikulum Didik TV KPM bersama dengan kami. Dan tadi kita dah terangkan dah apa yang kita nak belajar ini mengenai CPR, cikgu. Ya, betul. Dan sekarang ini katanya kita nak buat praktikal, amali.
Ya, kita akan buat sebentar lagi Aha. di dalam segmen yang seterusnya. Yang ini kita nak buat apa sebenarnya cikgu? Sekarang- Sebab kita dah pakai glove semua ni. Yes. Glove ni penting Akmal. Sekarang zaman COVID. So, kita kena ikut SOP. Betul. Alright, kita deal dengan orang awam, kita deal dengan orang ramai. Kita perlu jaga diri kita. Jaga diri kita dulu. Okay? Protect yourself first. Ya. Okay, saya hari ini nak cerita tujuan CPR. Okay? Tujuan CPR. You tengok dulu. Okey. Okay? Kalau CPR ni, you kena lihat dan you kena faham. Tadi, jantung berhenti berdenyut. Betul. Bila jantung berhenti berdenyut, otak masih hidup. Selama 4 hingga 6 minit. 4 hingga 6 minit. Kalau kita bagi bantuan segera, mangsa boleh pulih. Berarti, sungguh pun jantung berhenti, kita ada peluang untuk menyelamatkan mangsa. So, sebelum kita membuat amalinya, mari kita dengar dan lihat dan tengok, dengar betul-betul tujuan CPR. Tujuannya ialah menyelamatkan nyawa. Betul. Saya dari awal lagi saya dah keep on repeating, ialah nyawa tidak boleh dijual beli. Seterusnya ialah dengan menggembalikan bagaimana kita menghantar tujuan CPR ni, menghantar bekalan oksigen. Okey, menghantar bekalan oksigen ke otak semantara bantuan selanjutnya datang untuk menyelamatkan bangsa. Kita sini menjana oksigen ke mana? Ke otak. Ke otak. Dengan segera. Supaya bila bantuan sampai, mangsa ini masih hidup. Bila kita buat CPR, okey. Bila mangsa tidak sedar diri. Okey? 1, bila tidak sedar diri. Number 2, bila mangsa tidak bernafas. Okey. Dapat Dapat. Nombor 3, tiada denyutan nadi. Kalau ketiga-tiga ini ada, you cannot do CPR. Yang mana yang pertama tadi cikgu? Nombor 1, mangsa tidak sedar diri. Baik. Nombor 2, mangsa tidak bernafas. Nombor 3, tidak ada nadi atau denyutan jantung. That's it. Apa yang mendorong kepada berlakunya keadaan ini? Di mana yang menyebabkan dia tak bernafas, yang menyebabkan dia tak sedar diri, yang menyebabkannya jantung tidak berfungsi. Apa yang menyebabkan perkara itu berlaku? Yang mungkin boleh berlaku ialah kecederaan parah. Oh, tapi cikgu, kalau saya tengok Bobby ni, saya tengok semuanya okey, cikgu. Dia okey je. Dia okey sebab you sayang dia. Come on lah cikgu. Sini, meh kat abang meh. Okey. Nombor 2, kejutan elektrik. Boleh membawa kepada 3 perkara ini. Apakah 3 perkara? Tidak sedar diri, tidak bernafas dan nadi tidak berdenyut. Okey. Nombor 3, tercekik. Membawa kepada perlunya CPR. Lemas. Okey. Seterusnya, serangan sakit jantung atau serangan jantung. Okey. Dan mangsa terbakar. Sebab kehilangan darah yang banyak. Kita dah belajar dalam topik terbakar dan melecur. Okey. Akmal, saya dah ceritakan apakah dan bilakah perlunya CPR. Okey. Untuk ini, formula CPR ialah... Saya tahu cikgu, saya tahu. Dr. Cap. DRCAB. D adalah... D apa, Bobby? D apa, cikgu? D for danger. Danger. R for response. C for compression. And A, airways. dan juga B, breathing. Itulah formula untuk CPR. Iaitu senang nak ingat, Dr. Cap, DRCAB. Okay. Kita akan lihat dalam segmen terusnya bagaimana kita mengaplikasikan formula ini. Boleh, cikgu. Selepas ini ke? Okey. Bobby. Cikgu, dia memerlukan Berhati-hati. CPR.
Sabar, Bobby. Berhati-hati. Okey, baik. Kami nak tengok apa terjadi kepada Bobby tadi. Dapat dilihat selepas ini dalam kokurikulum Didik TV KPM. Bobby, Nasya hai tum. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, alright. Masih lagi menyaksikan kokurikulum Didik TV KPM. Baik, cikgu. Saya sebenarnya daripada tadi terfikir dan muskil lah kan. Kenapa patung CPR ni atau Bobby kita ni pakai mask, cikgu? Oh, hari ini Akmal, kita kan nak belajar topik CPR. Okey. Tapi sekarang ni zaman apa? Zaman COVID. Ah. So, saya hari ini akan tunjukkan, demokan kepada semua bagaimana buat CPR dalam zaman COVID. Oh, jadi, aha. So, dia ada sedikit technical perbezaan Okey. supaya pelajar di rumah, cikgu-cikgu mengenali bagaimana kita belajar dan mengajar CPR dalam pandemik COVID-19. Jadi cikgu, jom kita buat. Jom. Okey, let's go cikgu. Kita buat ke depan Okey, bawa ke depan. Okey, let's go cikgu. Bobby. sorry Bobby. Saya lupa cikgu. Okey. Okey Bobby. Tidur. Masyair tu nahi. Wah. Cikgu memang suka filem Bobby Okey, kita duduk cikgu boleh? Okey. Okey, betul ke macam ni? Betul. Okey. Baik, silakan cikgu. Saya nak demokan keseluruhan sistem ini Okey. Akmal boleh lihat. Okey. Baik. Sekarang kita datang ke lokasi, jangan sentuh mangsa. Oh, okey. Kita Jangan sentuh datang mangsa. ke lokasi, jangan sentuh mangsa. Okey. Datang, pastikan kita berada dalam keadaan selamat. Tengok Baik. kiri, tengok kanan, tengok depan, tengok belakang, tengok atas dan tengok bawah. No danger. Pastikan kita yang selamat. Kalau kita selamat, baru kita boleh buat memulakan pernafasan mangsa. Mangsa. Okey? D for Danger. Now don't danger. Okey. Next is what? R. R. Tengok ni Kita sampai ke lokasi. Okey, mangsa di depan kita. Okey. Okey, tengok. Tengok mulut saya dan tengok tangan saya. Jangan sentuh mana-mana bahagian Okey. Okey. Hello? Hello? Are you okay? Hello? Are you okay? No response. Which is R for response. Response. R for response. Sekarang, Akmal, Okey. jangan buang masa. Go and call ambulance. Dial 999. Come back to me. Kalau ada AED machine, bawa sekali. Okey. Now teacher. Now. Okey. Dalam masa menantikan ketibaan ambulans, apa yang kita boleh buat ialah kita buat tindakan seterusnya. Tadi saya dah buat D for danger, R for response. Now, C for compression. Cikgu. Datang dah. Dah panggil. Dah. On the way cikgu. Okey. Cun, saya ulang untuk Akmal Okey. Tadi saya dah buat D for danger. Aha. Betul? R for response. Ya. Okey, tak ada respon, Ya. kita pergi panggil ambulans Nak saya panggil lagi? Okey, cukup. Okay. C for compression. Sebelum kita mulakan compression, apa kita perhatikan ialah kita tengok ada tak dada dia naik turun. Sebab tadi saya dah ajar apa? Kita hanya buat CPR kalau mangsa tidak sedar diri, mangsa tiada denyutan jantung. Okey, itu masa itu saja kita boleh buat CPR kan? Okey, kita perhatikan. Ada tak dada? Tak ada cikgu. Ada pergerakan anggota badan? Oh, tak ada cikgu. Ada tak dia batuk-batuk? Tak ada. Okey, that mean confirm kita boleh buat CPR. Okey. Ini ingat, ini CPR zaman COVID. Sebab Okey. cikgu tadi ada cakap sekiranya kalau mangsa itu ada pergerakan, ada denyutan, kita tidak perlu buat CPR. Betul cikgu? Okey, dia tak sedar, dia tak ada jenitan nyadi dan juga tidak ada pernafasan. Pernafasan baru kita boleh lakukan CPR. Jangan buat CPR sesuka hati. Betul cikgu? Ya. Okey, Okey. sekarang saya akan buat compression. Okey, compression ini para pelajar dan guru-guru termasuk Akmal, Yap. kita akan buat 100 hingga 120 kali compression tekanan dalam masa 1 minit sementara kita menantikan ketibaan ambulans, paramedik atau apa-apa bantuan. Okey? Okey. Caranya kita cari bahagian di sini, tulang sternum bahagian bawah.
kita letak tangan yang terpulang kepada anda. Tangan macam mana you nak letak? Kanan ke, kiri ke, tak kisah. Okey, rapatkan kaki anda. Okey, pasang. Okey, dua tangan tengok ni. Letak di sini. Tangan lurus. Kiraan saya bermula. Saya buat perlahan-lahan supaya anda boleh ikut. Anda di rumah boleh ikut. Okey, counting start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Saya dah tekan 40 kali. Kita akan continue buat 100 to 120 times tekanan. Katakan kita buat ini, ambulans sudah sampai, we stop, kita serahkan mangsa ini kepada ambulans dan kita kena terangkan kepada mangsa apa kita sudah buat. So ambulans, paramedik atau doktor akan take off. Oh, Mereka akan ambil alih. Peranan kita first aider sudah tamat. Sebagai kesimpulan hari ini, ingat kesimpulan. You want to say something? saya cukup berbangga dengan diri saya, cikgu. Sebab apa, cikgu? Ini merupakan kali pertama saya dapat buat CPR. Walaupun kepada kita punya simulasi lah, tapi saya tahu kalau insya-Allah satu hari nanti saya berdepan dengan masalah ini, saya dah ada ilmunya, cikgu. Para pelajar di rumah, guru-guru pemimpin, ini adalah teknik CPR zaman pandemik COVID-19. Okey, ada sedikit improvisation. Tapi selepas pandemik ini berakhir, kita kembali kepada Dr. CAB yang asal. Tapi seperkara yang perlu tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, semua murid-murid perhatikan ialah pantas bertindak. Pantas bertindak. Jangan buang masa dan sentiasa memerhatikan keadaan mangsa. Ya. Tidak sedar, jantung berhenti dan tidak ada denyutan jadi atau jantung. Barulah kita boleh buat CPR. Jangan mangsa ada di depan, tutup mata saja you nak buat CPR. Itu satu Kesilapan. kesilapan. Jadi cikgu, sebelum kita mengakhiri kita punya episod ini, saya nak tanya satu soalan, saya rasa mungkin ramai yang agak keliru. Jadi apabila waktu pandemik COVID-19 ini kita boleh lakukan CPR yang ditunjukkan oleh cikgu tadi, betul? Dan apabila kembali normal, barulah kita boleh buat the original CPR yang ada tiupan nafas. Betul. Mulut Ke mulut. Mulut ke mulut itu. Betul cikgu Ya, betul. Okey, bukan apa takut nanti mereka tanya, kenapa tak ada yang mouth to mouth punya breathing tu? Ini kan sebab COVID-19. Jadi tidak boleh buat perkara itu kan cikgu? Yes. Okey, jadi terima kasih banyak cikgu. Thank you, Akmal. Saya cukup banggalah dengan cikgu. Kita dah belajar banyak benda cikgu kan, daripada terbakar melecur, patah tulang, macam-macam lagi lah cikgu. Renjatan, CPR, cokek. renjatan. Cikgu, nak belajar lagi boleh cikgu? Boleh. Kenalah masuk ahli. Sila join Bulan Sabit Merah Malaysia. Yap. Isi borang, Aha. online. Boleh jadi ahli dan kita belajar lebih lanjut. Yes, betul tu. Jadi ingat, kita boleh temu janji setiap hari Isnin hingga Jumaat di Didik TV KPM, iaitu program Core Curriculum bersama dengan saya, Akmal Nazri. Kita jumpa lagi. Cikgu, ambulans sudah sampai. Mari. Jom. Ni mesti nak angkat ni cikgu. Biar dia datang. Biar Dia dia datang. datang. Biar dia datang. Didik TV KPM